sedapnya sup ini. Cuba saya rasa. Sedaplah. Siapa yang bawa ni? Oh, itu Zila yang bawa. Zila, awak yang bawa sup ni? Sedapnya. Apa ramuan yang awak letak dalam sup ni? Kak Fiza, saya masak macam biasa je, macam orang lain masak. Saya tengah pening ni. Saya dipertanggungjawabkan untuk selesaikan masalah yuran tertunggak. Susahlah nak kejar orang berhutang ni, leceh tau. Jadi, apa pendapat kawan-kawan semua? Awak dah cuba suruh asatiza awak tahan pelajar yang bermasalah agar awak berpeluang bertemu dengan waris itu sendiri? Ish, awak ni. Kita tak nak lah. Kita sendiri sebagai asatiza je, lepas kelas nak pastikan alat pembelajaran dan kelas seterusnya berjalan dengan baik. Kalau kita nak layankan waris yang sendiri lalai tanggungjawab dia, buat apa? Awak tidak boleh begitu, Fiza. Awak semua ingat tak tentang cerita orang tua dan batu azimatnya? Cerita itu mengenai seorang tua. Alkisah seorang tua tiba di sebuah kampung dalam keadaan yang sangat letih dan lapar. Diketuknya setiap pintu rumah untuk meminta sedikit makanan. Namun, mereka hanya mendiamkan diri. Melihat keadaan itu, orang tua itu berasa sangat kecewa. Dengan izin Allah, orang tua itu mendapat suatu ilham. Diketuknya sebuah rumah dan memberitahu bahawa dia memiliki sebuah batu ajaib dan ingin meminjam sebuah periuk. Batu ajaib itu akan direbus dan ianya akan menghasilkan sup yang amat lazat. Tuan rumah berasa teruja untuk merasakan sup ajaib itu. Lalu, dia membuka pintu dan bersetuju untuk meminjamkan periuk. Dipendekkan cerita, orang tua itu pergi ke tanah lapang dan mula mengisi periuk dengan air. Berita mengenai batu ajaib itu telah tersebar ke seluruh kampung. Satu persatu orang kampung mula keluar dari rumah masing-masing dan mula mengerumuni orang tua tersebut. Sedar akan kehadiran orang-orang kampung di sekelilingnya, orang tua itu pun mula bersuara. Saya dapat bayangkan betapa sedapnya sup ini jika kita tambah irisan daging, kentang, garam dan daun sup. Didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, beberapa orang kampung beredar dan kembali ke tanah lapang tersebut membawa bahan-bahan yang telah disebutkan tadi. Sementara menunggu sup ajaib itu masak, setelah sekian lama, orang-orang kampung mula bermesra dan berbual-bual antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah, kata hati orang tua itu sambil tersenyum melihat kerjasama yang dilakukan orang kampung bagi menyiapkan sup ajaib tersebut. Sebab tu, nilai-nilai yang boleh diambil dari cerita ni adalah kita dapat memudahkan urusan orang lain, meringankan beban, mengurangkan tekanan dan sentiasa bahagia. Samalah juga dari cerita masakan sup tu. Bantuan dan sumbangan pembeli periuk, budak kecil dan orang kampung sehinggalah dapat menghasilkan sup yang baik dan sedap. Betul tu Suliana. Apalah nilai sebiji batu tanpa bahan-bahan dan keperluan masakan yang lain. Astaghfirullahalazim. Terima kasih teman-teman semua. Dengan cerita batu azimat ini telah menyedarkan saya nilai dan erti kerjasama. Mungkin selama ni saya terlalu pentingkan diri dan kerja saya sendiri. InsyaAllah Zila, saya akan cuba bantu awak untuk meminta pelajar tersebut menghubungi warisnya. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan semua di atas bantuan, idea, sokongan dan kerjasama awak semua. Sekarang ni ringan sedikit beban saya dan hilang stres saya. Terima kasih.